Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis padu mantap. Selamat bersua kembali di Aju Speed New Channel. Jadi apa kabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Semoga tuan-tuan dan kalian berada di dalam keadaan sihat sejahtera, sentiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belum pun reda kisah yang baru-baru saya kongsikan, iaitu mangsa yang terjadi pada geng nelayan kita orang di Tanjung Olak. Ada sedikit lagi penyerahan yang saya nak buat. Macam ni, pendekkan cerita lah. Baru-baru ni saya ada kongsikan video-video pendek, footage-footage yang saya ada ketika jaring saya dan Udin terkena seekor buaya. Yang mana buaya tu, berdasarkan apa yang telah saya ceritakan sedikit kembali. Saya gelar namanya Minah. Dan Minah ni saya dah kenal selama 3 tahun. Bukan kenal bagi IC, bagi nombor telefon, WhatsApp hari-hari, bukan. Kenal dalam erti kata dengan spesies lain daripada manusia ni. Dia dah terbiasa dengan bunyi enjin boat kita. Macam tu. Itu yang dia pun jadi macam selesa. Apabila kita mendekati dia, dia tak lari. Pada awalnya dulu bila saya mendekati, dia lari. Sampailah dah masuk 2 tahun ke 3 tahun lalu dekat dia pun dah tak lari. Malah kami berdua bila angkat luka di seberang, dia ada timbul kat seberang pun, kami tak berapa nak risaulah. Tapi kena waspada dan kena berjaga-jaga. Jadi kisahnya, Minah nama gelaran yang saya beri pada dia. Dia terlanggar jaring saya dengan Udin, jaring ikan tapah saya dengan Udin, jaring bersaiz 8 inci. Sebelum ni banyak juga jaring-jaring kami yang dilanggar oleh buaya. Tapi apabila dia melanggar bahagian tengah jaring, dia boleh koyakkan jaring tu. Ramai juga yang bertanya macam mana dia boleh mati. Okey, kisahnya Minah ni dia terlanggar bahagian hujung jaring. Macam ni kertas. Ni kertas ni ibarat jaring lah. Ni jaring. Kalau dilanggar tengah, dia boleh kais, koyakkan sebab dia kuat. Tapi malangnya kepada Minah, dia terlanggar hujung jaring. Lalu dia buat putaran maut. Bila buat putaran maut, muncungnya terbalut dengan jaring dan kaki ataupun tangan dia tak dapat kais nak koyakkan jaring. Lalu Minah lemas. Jadi siapa yang pergi dulu? Minah keduh? Minah pergi dulu. Macam tu cakap Okey, pendekkan cerita. Baru-baru ni saya ada kongsikan footage tu dekat dalam page saya. Bagi tuan-tuan yang belum mengikuti page saya, sudi-sudikanlah. Ada 2. Yang pertama Ajoy Speed, dan yang kedua Ajoy Speed Hunter. Boleh search, boleh tengok. Ada juga video-video yang berkaitan dengan mangsa lemas baru ni pun saya post dekat situ. Sebab maklumlah dekat YouTube ni tak boleh post benda-benda yang macam tu. Kita akan kena community guideline. Banyak sensitifnya. Dan juga footage Minah, seekor buaya tembaga sepanjang 11 kaki yang saya dengan Udin naikkan itu, ada dekat dalam tu. Jadi bila saya post kembali video itu sebagai mengimbau kembali kenangan, dan juga berkongsi kepada sahabat-sahabat follower saya yang belum dapat tengok video itu. Jadi bila video itu saya post, maka yang belum dapat tengok mula tertanya. Adakah baru-baru ini saya dapat buaya tu? Banyak deruan telefon yang menelefon saya. Joy, baru dapat ke buaya yang dulu? Saya pun jelaskan buaya tu buaya yang dulu. Cuma video itu, footage itu saya kongsikan kembali dengan tujuan untuk memberi peluang kepada sahabat ataupun follower baru saya, macam tu. Jadi rentetan daripada itu ada juga yang bertanya, dah makin banyak ke buaya dekat Sungai Muar ni? Jadi sebenarnya tuan-tuan, dekat Sungai Muar ni buaya pun memang banyak. Buaya memang banyak. Daripada dulu memang Sungai Muar ni banyak buaya. Tetapi kenapa dulu jarang pemancing ataupun nelayan jumpa? Sebab tebing sungai dulu tak sama dengan tebing sungai hari ni. Itu ada masalah lain yang berkaitan dengan pihak-pihak tertentu. Dulu tebing sungai penuh dengan hutan. Sekarang tebing sungai penuh kelapa sawit, penuh sarang burung layang-layang, penuh dengan tanaman-tanaman kontan yang lain. Bagaimana ia boleh berlaku? Saya pun tak berani nak cakap lah. Faham sendiri je lah. Jadi rentetan daripada itu, dulu bila hutan tebal dekat tebing sungai, buaya itu tidak mendesak ataupun tak terdesak untuk keluar ke dalam sungai
Lebih-lebih lagi dia tahu kawasan itu ada orang, ada ataupun ada manusia yang sedang menjalankan aktiviti. Sebenarnya buaya pun segan nak jumpa manusia. Kita pun segan nak jumpa dia sebenarnya. Segan dalam erti kata berbahayalah. Jadi sekarang apa yang berlaku, tebing sungai dah lapang. Jadi tempat dia nak menyorok dah tak ada. Itu sebab dia akan terus turun ke sungai. Jadi hari ini kisahnya mungkin bukan di Sungai Muar saja. Di sungai-sungai tempat lain pun sama juga. Mudah untuk jumpa buaya. Kenapa? Tebing sungai. Kawasan reserve telah diteroka. Hutan dah tak ada. Tempat dia nak menyorok dah tak ada. Lalu dia turun ke sungai. Jadi mudahlah nelayan ataupun pemancing nak berjumpa dengan sang buaya, macam cakap. Pun begitu, walaupun kerap dah sekarang ni dekat Sungai Muar, saya dengan Udin lah hampir hari-hari, bukan hari-hari lah, hampir turun tu akan jumpa, bertemu dengan buaya lah, sama ada jauh ataupun dekat. Macam mana kejap lagi saya akan ceritakan. Baik, populasi ataupun kuantiti buaya dekat Sungai Muar berbeza dengan sungai-sungai di Kalimantan, di sebelah Sabah Sarawak sana. Kenapa? Sebab ini yang saya tahulah, atuk saya cerita pada saya. Okey, buaya ni ada musuh. Dalam erti kata pembiakan, buaya ni ada musuh, ada dua. Pertama ular tedung dan kedua biawak. Bagus juga biawak banyak dekat tebing sungai. Bagus juga ada ular tedung. Jangan banyak ular tedung lah, bahaya. Ada ular tedung dekat tebing sungai. Kenapa? Sebab dia memakan telur buaya. Jadi buaya ni tetap membiak, tapi tak di dalam kuantiti ataupun jumlah yang terlalu banyak. Kalau tak ada biawak, tak ada ular tedung, itu amat-amat berbahaya. Amat-amat berbahaya sebab kita takut kuantiti buaya dekat Sungai Muar terlalu banyak. Bila terlalu banyak, menjadi persaingan untuk buaya-buaya mendapatkan makanan. Apabila makanan berkurang, mulalah dia buka selera pada nelayan-nelayan ataupun pemancing-pemancing yang ada, na'udzubillah min zalik. Jadi pentingnya biawak, pentingnya ular tedung ialah dia mengawal pembiakan ataupun pertambahan buaya dekat sungai. Mana-mana sungai pun, setahu saya lah, sama keadaannya. Selain daripada ancaman daripada monyet, telurnya dicuri, dan juga haiwan-haiwan lain. Tapi yang paling penting ialah biawak dan ular tedung. Tu dua haiwan yang mampu mengawal populasi ataupun bilangan buaya yang ada dekat Sungai Muar ni. Baik, saya nak berkongsi cerita macam gini. Ada sahabat saya telefon setelah saya buat posting dekat dalam FB saya tu, berkenaan dengan dia kelang kabut. Dia kata, Joy, bila punya ni Joy? Baru ke lama? Sebab dia rajin turun malam. Dia rajin turun malam. Saya kata, ni lama punya. Tapi macam mana kau boleh jumpa? Mungkin dia belum dapat lihat video itu. Jadi ada baiknya saya berkongsi dari semula. Jadi saya dapat bercerita lah, berdasarkan pengalaman yang saya ada. Jadi dia bertanya, macam mana nak tahu ada buaya tak ada buaya tu Joy? Okey, ini yang saya nak ceritakan. Okey, begini, nak tahu macam mana kawasan tu ada buaya ke tak ada buaya? Okey, dua keadaan. Yang pertama siang, yang kedua malam. Kalau siang, senang, kita boleh nampak dia punya fizikal. Kita boleh nyata dan terlihat dia punya fizikal. Lazimnya kalau kita terjumpa buaya pada waktu siang ni, sewaktu air timpas. Air timpas tu air surut dah rendah lah. Dah rendah, dia akan menyorok dekat bawah. Biasanya bawah pokok berbaru, bawah pokok-pokok apalah yang lapang, yang selesa bagi dia. Kita akan nampak struktur ataupun fizikal buaya itu berada di kawasan tanah. Kawasan tanah, dia tak ada dekat kayu-kayu, dia dekat tanah. Dia akan duduk dekat situ. Bila dia terasa terancam, baru dia turun. Kalau dia nak berjemur, dia akan cari kawasan yang lapang, yang terdedah dengan matahari lah, untuk mendapatkan tenaga. Itu waktu siang. Kita boleh nampak dia punya fizikal. Dan juga bau. Buaya ni ada mengeluarkan sejenis bau. Bau dia, kalau saya nak terjemahkan kat sini pun susah. Mungkin tuan-tuan yang pernah mengalami, ataupun sahabat-sahabat yang ada dekat sini dah pernah terbau. Bau dia lebih kurang macam hanyir-hanyir macam tu, macam hanyir ikan, macam hanyir ular, macam tu lah. Okey. Dan macam mana kita boleh tahu dia? Okey, buaya ni kalau dia ada kat kawasan situ bau hanyir. Bila kita ke depan sikit, kawasan depan tu dah tak ada bau. Itu dia punya petanda. Itu kalau siang. Baik, kalau malam, satu lagi siang, kita boleh nampak gelembung buih. Gelembung buih buaya
setakat yang pernah saya jumpa, banyak kali dah saya jumpa gelembung buaya. Ada pernah saya jumpa dengan Udin sedang menyerampang, saya tengah menyusur tajuk, saya tengah memancing saya sendiri, saya nak cari mangsa lemas dekat Pekan Pancu, budak India dulu. Saya jumpa 2 ekor buaya sekali dekat situ, mungkin nak mengawan ke apa tak pastilah. Okey, ada keluar gelembung buih. Gelembung buih dia ada 2, satu gelembung buih besar, satu gelembung buih halus, biji-biji kecil-kecil macam tu, lebar. Lebar. Tu petanda dia, nampak buih tu mereneh naik je, tu dia lah. Okey, dan satu lagi ada juga bukan dia, mungkin biuku besar ataupun labi-labi besar pun macam tu. Tapi kalau labi-labi dia buih kecil je, tak banyak. Kalau kecuali di waktu dia bergerak tu nampak macam buih buaya lah. Okey, itu siang, buih, bau dan juga bentuk kita boleh nampak. Kalau malam pula, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan haiwan berbahaya ini ada satu sifat fizikal yang mana bertujuan untuk keselamatan bagi manusia-manusia ataupun mangsa dia. Jadi buaya ni pada waktu malam, bila dia, mata dia ni kalau terkena je cahaya lampu, tak kira warna lampu putih ke kuning apa semua, kita akan nampak reflection, pantulan daripada mata dia. Walaupun jauh, kita boleh nampak, kita selalu ternampak tepat aja dekat mata dia, kita nampak ting, dia punya reflect. Bergantung pada cahaya lampu. Kadang-kadang mata dia kita nampak, bila kita suluh, nampak macam warna merah, kemerah-merahan, warna macam merah-merah pink, warna macam merah-merah oren, kuning-kuning oren, macam tu lah. Bergantung pada lampu sos yang kita pakai tu, sos lampu yang kita pakai. Kadang-kadang lampu kan ada macam-macam jenis, ada yang LED, ada yang mentol, ada yang warna putih, ada yang warna kuning, ada yang cahayanya biru. Bergantung pada tu, reflect dia bergantung pada cahaya ataupun sumber cahaya yang datang pada dia. Jadi bila mata buaya ni terkena je sumber cahaya, ting, daripada jauh kita akan nampak. Dan kita boleh anggar besar dia. Macam mana nak anggar besar dia? Okey, jarak mata buaya tu. Jarak mata buaya tu, kalau yang buaya yang saya dapat Mina tu, jarak mata dia, antara mata dengan mata ni baru 3 inci lebih kurang, 3 inci segitu je. Tapi panjangnya dah 11 kaki. Saya dengan Udin pernah jumpa, saya dengan Cikgu Sidi, dengan geng-geng menyerampang pernah jumpa, jarak mata dia sejengkal bang. Sejengkal. Sini sampai sini. Bayangkan berapa panjang, bayangkan berapa besar. Jangan main-main. Itu punya saiz bukan kaleng-kaleng. Nak kena waspada. Jadi bila kita suluh, nampak jarak mata tu makin dekat makin jelas lah jarak mata dia besar ke, jarak dia jauh ke, pendek ke. Jadi daripada situ kita boleh anggarkan. Kalau jarak dia besar, maksudnya dia besar. Kalau jarak dia kecil, boleh tahan besar lah. Kalau yang buaya remaja-remaja, anak-anak ni, nakal-nakal ni, dia suka datang sebenarnya. Dia nak tahu, dia nak explore apa benda lah ni. Waktu malam lah, dia akan datang. Dia datang perlahan, datang gitu seluruh, cup, dia hilang. Kan kejap lagi, dia timbul lagi. Macam tu. Dan buaya kalau dia turun, kalau kita jumpa buaya dia nyelam tu, kalau dia turun sekadar daripada mata, turun diam, tanpa ombak, tanpa gelombang dan apa semua, dia masih di bawah situ. Tapi kalau kita nampak dia, kita suluh, dia nyelam dengan ekor dia dilibaskan, okey, dia akan pergi jauh biasanya. Macam tu. Okey, tu panduan kalau ternampak. Jadi pendekkan cerita, saya nak cerita bagaimana kita nak kenal pasti buaya di sungai pada waktu malam. Pertama, mata dia, cahaya daripada mata dia. Dan kedua, macam yang siang tadi, bau. Buaya ada mengeluarkan bau. Jadi pada waktu malam pula, bau nak kena jaga, ada 2. Satu bau ular, satu bau buaya. Baunya lebih kurang sama je, lebih kurang lah, hanyir ikan, hanyir apa ni, hanyir lah senang cerita. Hanya busuk-busuk macam itulah. Tapi dia mesti ada kehanyiran bau dia tu. Jadi ada 2, satu buaya, satu ular. Kalau suluh tak ada kelibat buaya, perhatilah dekat atas kita, tepi-tepi kita, pokok-pokok, takut ada ular pula. Kebiasaannya memang ada. Saya pernah menyampang dengan Udin, bau-bau hanyir, tengok ular atas kepala Udin. Ular orang panggil ular kucing, warna belang kuning tu, bukan katam tebu. Kalau katam tebu bahaya bang, dia punya bisa. Kalau ular hitam kuning, ular kucing tu, kalau ikut kawan saya budak ni 9 tu, si Syahid tu, dia kata tak bahaya bang. Boleh bang, dia nantarkan kek abang, kek kosek tu, dia nak bagi kat saya. Oi gila kau, saya kata jangan buat pasal. Saya tak berani bang, ular jangan buat pasal. Bukan orang nak kata saya penakut, tak penakut lah, sebab saya ambil berat tentang keselamatan. Jadi itu panduan dia. Bau buaya tadi tu
dia kuat dekat kawasan situ saja. Gila kita ke depan dah tak ada. Buih pun kita boleh nampak malam. Kalau buih tu baru timbul nampak, lepas tu nampak buih tu makin memanjang. Dia ada kawasan situlah. Hati-hatilah, hati-hati. Okey, yang terakhirnya saya nak kongsi. Kenapa saya nak cerita yang last kali ni? Sebab dia unik sikit lah bang. Dia unik sikit. Selain daripada 3 benda tadi, buih, bau dan juga refleks mata, kalau siang fizikal, ada satu lagi. Buaya ni akan garang 2 perkara. Yang pertama, dia lapar, dan kedua, jika ada anak. Okey, macam mana? Kawan saya tu tanyalah, Joy, macam mana nak tahu ada anak buaya ke tak ada anak buaya? Okey, ramai yang kat sini dah tahu, saya rasa. Ramai geng-geng lain semua dah tahu. Buaya, anak buaya dia mengeluarkan bunyi. Saya cakap dia senang je. Dia mengeluarkan bunyi. Kau tahu tak bunyi dia macam mana? Oh, tak tahu. Tu berat tu. Jadi kalau tak tahu tu bahayalah. Kan bunyi kawan belakang partner dia yang apa memancing dengan dia bunyi kentut kan, dia kata anak buaya pun susah juga kan. Jadi buaya tu berbunyi macam ni. Kalau anak buaya dia bunyi, bunyi nampak bapak buaya dah bunyikan anak buaya. Matilah anak. Demi perkongsian saya buat bunyi itu. Itu bunyi anak buaya. Bunyi anak buaya. Bila bunyi itu ada, ibu dia akan datang. Bila ibu dia datang, dia tak kenal kita. Yang dia tahu itu musuh. Itu saja. Itu yang menyebabkan dia akan menyerang kita. Pernah kawan saya, Selamat Sadin, dia mancing dekat bawah, mengalir ke kolam ring tu. Dia nampak anak buaya keluar. Dia boleh gatal tangan, ambil seko, masukkan dalam bot dia. Paling nakalnya dah ambil seko tu masuk bawah bot, dia belah, dia pergi hantar kat member. Member tak nak lah dia cempak. Lalas kita orang kat Gresik, cakap dengan dia apa? Okey, jangan main-main kau. Buaya ni dia kenal warna bot kau sebab dia dah naik. Sampai sekarang Selamat dah gigil. Tapi turun sungai tetap turun sungai jugalah. Dia punya nakal dia ambil. Buaya ni jangan main-main bang. Dia punya deria dia kita pun tak tahu seluas mana. Itu kuasa Allah. Jadi buat terakhirnya, kesimpulan saya nak buat, berjaga-jagalah ketika berada di sungai. Ini sedikit tips daripada saya, secebis ilmu yang tak tinggi mana, dan ilmu-ilmu yang saya pastikan sahih, saya kongsikan dengan tuan-tuan. Yang dah tahu dah, tak perlu nak condemn saya ke, nak kutuk saya ke. Kalau rasa salah, kalau rasa kurang, boleh buat tambahan. Tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Nak kata saya salah, cakap je salah, saya boleh terima. Dan kalau yang betul tu, apa yang betul yang awak dah tahu tu, awak kongsikan. Itu lebih baik. Dan tujuan saya buat ni pun, saya nak berkongsi supaya sahabat-sahabat kita sentiasa berada dalam keadaan selamat. Walaupun kita tidak jamin 100%, itu semua urusan Allah Ta'ala. Bila kita dah buat tu, itu namanya tawakal. Bila kita dah berusaha, last kali kita berdoa lah supaya keselamatan kita terjamin. Macam tu cakap. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ustaz lah pula kan. Okey bang, akhir kata, jadikan itu sebagai panduan. Ambillah langkah-langkah keselamatan. Jagalah diri masing-masing. Sayangilah keluarga. Sayangilah insan-insan yang kita sayangi. Apa orang kata, ingat insan yang tersayang. Macam tu cakap. InsyaAllah ada peluang di lain ketika untuk saya kongsikan sedikit ilmu yang saya ada, dan juga pengalaman-pengalaman yang sebelum ini pernah saya ceritakan, pengalaman kita memancing di sungai, cerita seram dan sebagainya. InsyaAllah saya akan kongsikan. Akhir kata manis padu mantap. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.